Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya yang diberi adalah Muhammad Irfan bin Muhammad Zubir. Untuk saya menerangkan tentang etisme. Apa maksud etisme? Etisme bermaksud yang pertama, etisme bermaksud fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhannya. Etisme adalah merujuk kepada ketidakkepercayaan atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan. Dalam bahasa Arab, al-lughatul arabiyah. Al-itisma adalah al-lihad. Dalam bahasa Arabnya ada al-lihad, yakni al-lihad dari segi istilahnya adalah sebuah mazhab falsafah yang menafikan kewujudan Allah. Kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta alam semesta ini. Ateisme adalah satu fahaman yang menolak akan kewujudan Tuhan. Dia tolak kewujudan Tuhan. Kemudian dan alam gaib kerana kewujudan Tuhan dan alam gaib, kerana bagi mereka dia rasa menisbahkan alam gaib lah. Yang dia rasa alam gaib kerana bagi mereka alam gaib juga termasuk dalam dunia tabi'i. Dalam dunia tabi'i. Yang dunia tabi'i yang dia rasa macam dunia khayalan, dunia mereka lah. Oleh sebab itu, penganut etis boleh dikira berdasarkan penolakan atau kurangnya kepercayaan kepada agama dan Tuhan. Etisme ia terbina atas asas kebencian. Atas asas kebencian, dia benci terhadap Tuhan dan kebebasan sepenuhnya. Dia terhadap daripada dia asas kebencian dan kebebasan sepenuhnya daripada agama. Maksudnya dia tolak kewujudan Tuhan, yakni kewujudan Tuhan, yakni dia punya Tuhan lah, Tuhan ataupun Tuhan kita, yakni Allah Azza wa Jalla, yang khalik kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tolak sepenuhnya lah. Ada yang menolak kewujudan Tuhan, ada yang menolak kewujudan Tuhan, ada yang menolak agama, dan ada yang menolak pengetahuan tentang Tuhan dan kewujudannya. Itu sahaja. Maksudnya dia tolak sebulat-bulatnya tentang kewujudan Tuhan. Maksudnya dia lebih terima dengan dunia mereka ataupun hajaran mereka. Itulah dimasukkan etisme. Wallahu a'lam bisawab. Baiklah, ada satu kisah berkenaan seorang etis ajak seorang ustaz ataupun seorang ulama untuk berdebat. Pada satu hari, dia pun hari untuk mereka berdebat ini, seorang etis ni dia dah tunggu dah tempat tu, dan ramai-ramai berkumpul nak tahu siapa yang benar. Jadi bila dah berkumpul, dah tunggu, ulama ni tak sampai-sampai lagi. Etis tu kata kat orang ramai, dia ni takut ni nak berdebat dengan aku, dia takut dia kalah ni. Jadi tunggu sekejap lagi. Jadi ulama ni sampai dengan keadaan termengah-mengah. Tunggu jap. Aku ada alasan kenapa aku lambat ni. Tunggu, biar aku terangkan dulu. Jadi mereka pun duduk. Yang etis ni duduk di kerusi dia, dan ulama ni pun duduk di kerusi dia. Jadi etis kata, terangkan, kenapa kamu lambat? Aku lambat tadi, masa aku nak datang ke tempat sini, memang aku nak cepat, memang aku tergesa-gesa. Bila dalam perjalanan, angin tolak aku pergi jauh ke satu sungai. Sampailah aku ke satu sungai, aku tak boleh seberang sungai tu. Sungai tu jauh jarak dia. Dan tiba-tiba ada pokok sebelah aku, dan pokok itu terbelah sendiri. Dan pokok itu jatuh ke dalam sungai sendiri, dan pokok itu jadi kapal dengan sendirinya. Tiba-tiba jadi kapal. Dan aku pun naik atas kapal tu. Kapal tu gerak sendiri untuk pergi ke sungai seberang. Jadinya bila sampai aku ke seberang, aku turun dan aku jalan sikit. Tiba-tiba ada burung turun, burung ambil aku. Sampailah aku terbang, burung itu lepaskan aku. Sampailah aku jatuh kat sini, dan aku sampai kat tempat sini. Etis tu kata dekat dia, apa kamu merepek ni? Mana boleh, pokok terbelah sendiri, pokok boleh jadi kapal dengan sendirinya. Mesti ada pembuat dia. Dan mana boleh angin tolak sendiri. Jadinya ulama tu kata, okeylah macam ni, baik kita tak payah debat lah. Sebab kamu kata aku gila, dan aku kata kamu gila. Kamu kata kapal tu tak boleh jadi sendiri, dan aku kata kat kamu, macam mana dunia sehebat-hebat dunia ini tiada pencipta. Macam mana kamu kata yang tiada Tuhan di dunia ini, tiada Tuhan yang mentadbir dunia ini. Jadi baiklah, kita tak payah debat lah. Takkan betul siapa-siapa. Kamu kata yang ni betul, aku kata yang ni betul. Masing-masing tak nak terima masing-masing. Jadi kita tak payah debat.
di manakah golongan etis, dari kalangan mana dan negara mana, dan dari negara manakah. Kadar jumlah golongan etis sukar ditentukan disebabkan kemunculan golongan etis yang berbagai. Kajian telah dilakukan oleh Gallup International pada tahun 2015. Seramai 11% daripada 64,000 responden mengaku sebagai etis yakin. Manakala kajian pada 2012 telah dilakukan, seramai 13% responden mengaku sebagai etis yakin. Golongan etisme banyak di negara Eropah dan Asia Timur. Sebanyak 61% penduduk China ialah golongan etisme, dan sebanyak 20% daripada penduduk European Union (EU) mengaku sebagai ketidakpercayaan kepada Tuhan dan atau entiti ketuhanan. Ni kita akan membincangkan tajuk pasal cara ataupun kaedah-kaedah untuk menangani masalah atheism. Yang pertama sekali kita kena tahu dulu sebelum kita nak masuk tajuk tu, kita kena tahu dulu apa itu atheism. Okay, atheism ni dia ialah satu kepercayaan ataupun ideologi kefahaman yang mana diorang menafikan ketuhanan, iaitu berlainan dengan apa perkara-perkara dalam dunia ni. Okay, so kita masuk balik tajuk itu. Okay, yang cara-cara untuk mengalahkan ataupun membuang fahaman ideologi atheism ni, dia ada banyak poin, cuma saya ambil 3 poin yang penting. Yang pertama ialah kita sebagai pertama peranan ibu bapa. Sebagai seorang ibu bapa ataupun sebagai ibu bapa, kita mestilah menanam jati diri yang tinggi dalam anak-anak kita. Selain itu, kita kena tanam juga fahaman agama. Sebab apa? Anak-anak ni dia dalam sabda Nabi, dia adalah kain putih, yang mana kain putih yang tidak ada corak. So ibu bapa adalah yang akan mencorakkan mereka dan akan mewarnai mereka ni, sama ada mereka ni Yahudi, Nasrani atau sebagainya. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah pendakwah. Okay, hari ni kita dapat tengok kan macam-macam pendakwah. Contoh dia Dr. Zakir Naik. Itu antara pendakwah antarabangsa yang hebat yang sekarang ni ada kat negara kita. Lepas tu anak murid Dr. Zakir Naik, iaitu Abang Firdaus Wong. Yang ketiga Zamrul bin Not. Kita boleh mengharapkan diorang ni dalam dalam mereka ni untuk Allahumma salli Muhammad berdakwah dengan aktivis atheism ni, menerangkan atheism ni dan sebagainya kan. Itulah salah satu dia. Yang last sekali ialah sebagai seorang Muslim, kita ni janganlah berharap kepada pendakwah saja untuk melawan atheism ni. Sebaliknya kita kena ada dalam diri kita ni rasa untuk kita juga melawan mereka ni. Yang salah satu yang penting ialah kita kena tuntut ilmu, penuhkan ilmu di dada ni dengan ilmu agama. Sebab apa? Ilmu agama ni sebenarnya dia adalah fardu kat kita. Sebab ia penting kat kita, sebab dia bukan berkaitan dengan ni, tambah bahagian akidah. So better kita kena tahulah benda-benda macam ni kan, untuk lawan atheism. Okey, jadi saya ingin membincangkan atau menceritakan sikit berkenaan dengan kesan-kesan pada masyarakat apabila atheist berleluasa. Okey, seperti yang kita tahu, maksud atheist adalah dia percaya bahawa Tuhan itu tiada. Dia kalau untuk yang satu lagi tu, dia tidak percaya Tuhan itu wujud. Dia berbeza. Okey, jadi sekiranya pada masyarakat benda ni akan berluasa kepada masyarakat, akan menjadikan satu masalah yang begitu besarlah, masalah yang begitu besar, dan perlu kita carikan cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Jadi benda yang pertama adalah yang perlu kita risau kepada anak-anak yang muda yang baru sekolah dan masih lagi di amal sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerana mereka jenis yang mudah terpedaya dengan apa yang berlaku di persekitaran. Misalnya seperti yang kita tengok sekarang, cerita-cerita dan movie-movie banyaknya ada masukkan unsur-unsur atheist di dalam cerita-cerita tersebut, tetapi dengan cara yang halus, tidak cara dengan yang terlampau ketara.
Tetapi apa yang kita tengok baru-baru ini, tak silap saya dalam tahun lepas ataupun awal tahun 2020, kita sudah nampak ada satu kumpulan yang cuba untuk berdakwah mengenai dengan atheist. Jadi sebenarnya di dalam negara Malaysia, kerajaan perlu ambil benda ni sebagai benda yang serius untuk membanteraslah isu-isu ini. Kerana sekiranya anak-anak muda terpengaruh dengan atheist, apa akan jadi kepada negara Malaysia satu hari nanti. Sebab negara Malaysia sudah terkenal dengan sebuah negara Islam. Jadi kita perlu masukkan ilmu-ilmu berkenaan Ahlussunnah wal Jamaah kepada anak-anak muda. Sekiranya untuk yang orang yang satu jenis dengan kita ni tak ada masalah, kerana kita sudah tahu basic-basic berkenaan dengan berkenaan akidah tu, kita dah tahu benda yang basic. Jadi kepada untuk budak-budak yang tidak tahu apa-apa, itu jadi satu masalah. Dan juga akidah pun sekiranya nak katakan kepada untuk kita yang belajar ilmu agama pun jadi satu benda yang agak susah juga untuk kita nak betul-betul tahu apa itu akidah. Jadi bagi saya, kita perlu ambil betul-betul ambil berat berkenaan dengan masalah ini. Jadi sekiranya atheist ni berleluasa juga, banyaklah anak-anak muda akan menjadi seperti grup-grup LGBT yang mengikut percaya kepada hubungan yang songsang. Maksudnya terlampau sangat okey dengan semua benda yang berlaku. Itu menjadi satu masalah. Jadi sekiranya bagi saya ini cukup sekadar ini saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.